الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam membicarakan ilmu kepada mengurangi darjat mereka sebagai seorang Nabi. Maka sakit yang seumpama itu tak berlaku, walaupun sakit yang menjijikkan. Contoh harus berlaku kepada kita, contoh keluar nanah, kaki membusuk, contoh. Adapun para Nabi, sakit yang membawa kepada mengurangi darjat kenabian ini tak akan berlaku kepada mereka. Seumpama kisah Nabi Ayub yang kita sebut sebelum ini. Ada kisah yang tersebar yang mengatakan Nabi Ayub, ada yang kata badannya membusuk ataupun kepalanya membusuk, sekira-kira jatuh ulat daripada kepalanya. Maka ini kita kata kisah ini tidak berlaku. Kerana apa? Kerana kita dah menyebutkan seorang Nabi harus berlaku sakit, tapi bukanlah sakit yang menyebabkan manusia merasa jijik ataupun melarikan diri daripada menerima dakwah mereka sebagai seorang Nabi. Kerana para Nabi tujuan mereka diutuskan adalah untuk membimbing manusia, untuk berdakwah kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi mereka ini dengan sifat-sifat yang boleh menarik mereka menerima apa yang disampaikan oleh para nabi. Adapun sifat-sifat yang membawa kepada manusia lari daripada menerima dakwah mereka, maka ini tidak akan berlaku. Adapun kisah yang benar adalah Nabi Ayub itu diuji sakit, tapi sakitnya itu adalah sakit yang berpanjangan selama 18 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tersebut. Tapi penyakit yang menjijikkan, sekira-kira orang tengok jijiknya, ini tak akan berlaku kepada seorang nabi. Juga yang kedua, yang mana sifat kemanusiaan yang mengurangi darjat kenabian. Contoh sifat kemanusiaan yang harus berlaku kepada kita, sabqul lisan, tersasul lidah. Ini harus berlaku kepada sebahagian manusia, tetapi kepada para nabi ini tak harus berlaku. Yakni tersasul lidah. Contohnya kita mahu ucap A, tapi yang keluar daripada lidah kita B. Hati kita mahu ucap A, tapi keluar daripada lidah kita berbeza dengan apa yang kita inginkan. Maka ini adalah tersasul lidah. Maka ini harus berlaku ke atas kita, sebahagian manusia harus berlaku tersasul. Bukan benda yang pelik kalau manusia itu tersasul lidah. Tetapi kalau seseorang itu dia mendakwa Nabi tersasul lidah, ini pelik. Kerana apa? Para Nabi harus bersifat dengan kemanusiaan, tetapi bukan sifat yang membawa kepada mengurangi darjat mereka sebagai seorang Nabi. Kerana kalau seorang Nabi tersasul lidah, nanti akan ada yang mempersoalkan apa yang Nabi sampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang akan kata, mungkin ini yang haram, ini Nabi tersasul lidah. Sebenarnya Nabi nak sebut tak haram. Kalau ini berlaku kepada seorang Nabi, umat akan kata ini mungkin ini Nabi tersasul lidah apabila mengucapkannya. Maka ini tidak akan. Juga pelat ataupun kita kata tak fasih ataupun tak jelas, ataupun telo lah, telo ni tak jelas, tak fasih, seumpamanya, maka ini tak akan berlaku kepada seorang Nabi. Kerana kita dah sebut, kembali balik kepada tujuan asal seorang Nabi diutuskan. Maka para Nabi dihiasi dengan sifat-sifat yang membantu mereka untuk menyampaikan dakwah ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelat, orang kalau boleh dia tak nak dengar apa dia ni nak cakap ni, dia kena
betul-betul perhatikan apa yang orang ingin sampaikan. Boleh jadi yang sabar, sabar. Yang tak sabar, malah aku nak dengar, nak faham lagi, nak tunggu dia cakap lagi. Contoh. Adapun ini tak akan berlaku kepada salah seorang Nabi. Maka di sini berhati-hati. Adapun kisah Nabi Musa. Nabi Musa kan, akibat Nabi Musa memakan daripada bara api pada waktu baginda masih lagi kecil, kan kisah yang kita pernah dengar kecil-kecil dulu, apabila Asiyah kan, isteri Fir'aun nak jaga Nabi Musa, maka seolah-olah Asiyah kata budak kecil, dia tak sempurna lagi. Maka dia apa yang boleh membawa kepada kemudaratan? Seolah-olah baby kecil tak ada membawa kemudaratan. Maka diberi, seingat saya, pisang dengan bara api, maka diambil bara api. Maka kesan daripada bara api itu menyebabkan berlaku kecederaan pada lidah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi bukanlah yang membawa kepada Nabi Musa jadi telo ataupun jadi pelat, tidak. Tetapi berlaku sedikit apabila baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin mengucapkan perkataan, dia seolah-olah ada simpulan, susah untuk rasa perlahan ataupun berat untuk mengeluarkan perkataan. Tapi apabila keluar perkataan yang diucapkan oleh Nabi Musa, tidaklah telo. Kita pernah dengar orang yang cakap, orang panggil apa sini, Kelantan, kalau Kelantan dia panggil mengidung, sini tak tahu dia panggil apa istilah sini. Lorak. Kalau mengidung tu cakap, hal nak gimana? Contoh. Apa itu orang cakap tu? Maka Nabi Musa tak ada istilah sedemikian. Sekira-kira cakap orang tak faham, tidak. Tapi sedikit berlaku perlahan. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Apabila Nabi Musa berlaku sedikit perlahan untuk mengeluarkan perkataan, tapi bila keluar perkataan masih lagi jelas. Ataupun setengah orang, lidah dia keras, ada beberapa huruf dia tak boleh nak sebutkan. Tapi Nabi Musa jelas, fasih, apabila mengeluarkan perkataan orang boleh memahaminya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Apabila Nabi Musa merasakan perkara tersebut menyebabkan kesukaran sedikit bagi diri baginda, maka baginda mendapat wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala memakbulkan doa baginda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan permudahkanlah urusanku dan lepaskanlah ikatan di lidahku, yakni lancarkanlah percakapanku ini. Itu maknanya, bukan telo, bukan pelak, dengan erti tak fasih dan tidak jelas. Ini kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang keempat, di antara perkara yang harus berlaku kepada sebahagian manusia tapi tak harus berlaku kepada para nabi ini adalah cacat tubuh badan yang kekal seperti buta, tuli dan seupamanya. Ini tidak akan berlaku kepada salah seorang nabi. Adapun kisah Nabi Yaqub, kita pernah dengar Nabi Yaqub itu ada satu tempoh baginda tidak boleh melihat. Kesan daripada terlalu banyak menangis ke atas apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yaqub ini, baginda tidak boleh melihat hanya beberapa waktu. Yang ni istilah kita buta lah. Yang ni tak boleh melihat. Ataupun kita terjemah tak boleh melihat. Yang ni tak boleh melihat baginda ni disebabkan baginda terlalu kuat menangis. Dia menghasilkan selaput mata kerana terlalu banyak menangis. Bukan kisah Piramli tu cucuk mata, tak. Tapi terlalu kuat menangis, maka menghasilkan selaput mata. Maka baginda alaihi salatu wassalam, iaitu Nabi Yaqub, tak mampu untuk melihatnya. Tetapi setelah baginda bertabarruk, tabarruk ini mengambil keberkatan. Dalam Islam, mengambil keberkatan diperbolehkan, tapi dengan akidah yang benar. Seumpama kita minum air, adakah kita yakin air yang memberi haus? Ya, memberi haus, menghilangkan haus, tetapi ia berlaku dengan ciptaan Allah.
yakni Allah Ta'ala menciptakan di atas dunia ini sebab-sebab, yang mana dengan sebab-sebab tersebut kita dapat apa yang kita hajati. Maka mengambil keberkatan itu pun seumpama ia termasuk dalam sebab-sebab yang kita biasa amalkan. Sakit perut, beli minyak angin, sapu di perut, contoh. Dan tidak menjadi kesyirikan apabila seseorang itu dia mengambil keberkatan. Contoh, kita kecil-kecil dulu baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, cium, letak kat dada, letak kat dahi. Niatnya apa? Mengambil keberkatan. Kalau tidak nak cium, buat apa Al-Quran kan? Yakni kita dari satu sudut mungkin kita ada yang memuliakan dengan erti dan kita mengambil keberkatan. Maka mengambil keberkatan pada sesuatu itu tidaklah syirik, kerana ia termasuk di dalam sebab. Termasuk di dalam sebab. Termasuk di dalam sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kita sebutkan tadilah. Contoh, kita mahu hilangkan haus, kita buat apa? Minum air. Mahu menghilangkan sakit, kita makan ubat. Hatta sebahagian daripada kita zaman sekarang ni disebabkan tidak belajar hukum, mereka cepat-cepat mensyirikkan. Ada yang kata ubat ni power ni, ubat ni, makan ubat ini. Dia kata ini syirik. Bagaimana boleh kata ubat ni power? Ialah dos yang lebih tinggi. Contoh, kita tanya doktor, ni doktor kuat tak ni doktor? Saya nak balik ni. Kan sedar-sedar bukan datang hati dah, mengkubur tu. Contoh kan, kan ada ubat dos yang kuat itu menyebabkan kita mengantuk. Memanglah dia boleh menghilangkan apa kita punya sesama cepat, batuk cepat. Tapi dia punya kesan sampingan itu pun ada kesan sampingan. Maka bila kita kata ubat ini power kerana ia lebih berkesan daripada ubat-ubat yang lain, itu tidaklah dikatakan syirik. Tapi ada yang tak faham isu ni, dia kata syirik. Kalaulah dikatakan syirik, maka ramai dari kalangan kita yang pergi jumpa doktor syirik, makan ubat syirik. Tidak, ini disebabkan tidak faham. Maka begitu juga rentetan daripada tidak faham dalam perbahasan ilmu akidah, sehingga ada sebahagian menghukumkan syirik kepada orang yang mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan tidak syirik. Kerana apa? Apabila adik-beradik Nabi Yusuf ini mereka melakukan perkara yang jahat ni, kan mereka buat apa? Mereka campak Nabi Yusuf dalam perigi buta. Perigi buta ni maknanya perigi terbiar lah. Tapi istilah kita panggil perigi buta. Itu bukan bahasa baku, bahasa kita. Bahasa baku juga kan? Perigi buta. Yang ni perigi yang terbiar lah. Dicampak di dalam itu, kemudian baju Nabi Yusuf kan diambil, kemudian dilumurkan darahan, kemudian diberi kepada Nabi Yaqub. Maka mereka berbohong, adik-beradik Nabi Yusuf. Dia ada 12 orang, sekali Binyamin dan Nabi Yusuf itulah. Adapun Binyamin tak terlibat dalam penipuan yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Maka adik-beradik Nabi Yusuf, mereka bagi tahu kepada Nabi Yaqub bahawasanya serigala telah melarikan Nabi Yusuf, padahal mereka buang dalam perigi buta. Maka disebabkan itu Nabi Yaqub ini mengetahui cerita sebenar, tahu cerita sebenar. Maka Nabi Yaqub bersedih, menangis, sehinggalah menyebabkan baginda alaihi salatu wassalam tidak boleh untuk melihat. Maka apabila baginda tidak boleh melihat, setelah adik-beradik mereka ini bertaubat kepada Allah, mereka pergi jumpa siapa? Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata seperti mana, yakni kisah ini ada dalam ayat Al-Quran. Ini surah Yusuf ayat ke-93. Ayat ke-93. Maka di dalam ayat ini kata Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadha, yakni pergilah dengan baju qamis, baju ini, fa'alquhu ala wajhi abi, dan letakkanlah, yakni guru saya kata fa'alquhu ala, bukan ambil literal. Kalau ambil literal ni maknanya lemparlah baju ini, tapi maknanya letakkanlah baju ini di atas wajah ayah, ya'ti basira, maka dia boleh melihat kembali. Persoalannya di sini, kenapa Nabi Yusuf menyuruh adik-beradiknya ambil bajunya, kemudian diletakkan di wajah ayahnya dan ayahnya boleh melihat? Di sini ulama kata ini dalil keharusan untuk mengambil keberkatan. Kerana apa? Kerana Nabi Yusuf boleh saja baginda kata, ya Allah, kembalikanlah penglihatan ayahku seperti sedia kala.
Tetapi kenapa Nabi Yusuf kata izhabu biqamisi hadza, bawalah baju ini dan pergi kepada ayah, letak ala wajhi abi ya'ti basira, dia akan melihat kembali. Maka kalau orang tanya, boleh sahaja kan Nabi Yusuf berdoa untuk diberi kesembuhan, penglihatan dikembalikan. Tapi kenapa Nabi Yusuf memberi bajunya kepada adik-beradiknya untuk diletakkan pada wajah Nabi Yaqub, iaitu ayah baginda? Maka ulama kata ini dalil keharusan boleh untuk mengambil keberkatan dengan para nabi, kerana seorang nabi tidak akan mengajarkan kesyirikan kepada, yakni di antara nabi-nabi. Kerana Nabi Yusuf nabi, Nabi Yaqub nabi, maka kalau perkara ini syirik, tidak ada seorang nabi pun yang akan mengajarkan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mana dia Tuhan kita, dia tidak akan merakamkan ayat ini di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, untuk menjadikan pendoman kita sekiranya mengambil keberkatan itu adalah perkara yang syirik. Kalau kita nak tengok dalil yang banyak dalam wilayah punya, ada bagi dalil daripada ulama tentang kebolehan mengambil keberkatan. Maka keberkatan itu harus, tetapi dengan akidah yang benar itu, dia makan ubat dalam keadaan dia meyakini ubat taklah menciptakan kesembuhan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka sama, mengambil keberkatan dengan memakan ubat itu berada di bawah konsep sebab, yang mana beramal dengan sebab tidak menjadikan seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Dan banyak lagi dalil daripada hadis. Kalau kita tengok hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, Nabi SAW membahagikan rambut baginda. Bila Nabi potong, Nabi beri rambut baginda kepada Abu Talhah. Kemudian Nabi kata, iqsimhu bainan nas, bahagikan di kalangan manusia. Rambut baginda, apabila bagi kata iqsimhu bainan nas, berikan di antara manusia, rambut bukan untuk tujuannya untuk makan. Tapi kenapa Nabi SAW berikan kepada Abu Talhah dan Nabi suruh berikan di antara manusia? Maka ulama kata ini dalil bolehnya untuk mengambil keberkatan, kerana rambut seseorang itu tidak memakannya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, juga sahabat Nabi, yakni anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Asmat binti Abu Bakar ini, disebut di dalam Sahih Muslim, apabila manusia pada waktu itu sakit, mereka merendamkan baju yang dipakai oleh baginda, kemudian air rendaman tersebut diberikan kepada manusia sebagai penawar. Kerana setiap yang Nabi SAW pegang, maka itu ada keberkatan padanya. Maka ini di antara contoh mengambil keberkatan. Kalau kita nak tengok hadis-hadis mengenai bolehnya mengambil keberkatan, ini kita boleh carilah, setengah ulama ada buat satu kitab mengisahkan dalil-dalil daripada hadis bolehnya mengambil keberkatan dengan para nabi dan dengan juga daripada orang-orang yang soleh. Tapi kena cara yang betul. Ada sebahagian cium tangan lelaki ambil keberkatan gurunya, tak boleh. Kerana Nabi SAW tidak pernah bersalam dengan seorang perempuan. Bahkan Nabi mengatakan sentuh itu adalah zina tangan. Tapi ada sekarang ini yang cuba untuk memperbolehkan bersalam di antara lelaki dengan perempuan. Tapi kita ambil pendapat yang lebih menepati. Kerana kalau ambil pendapat yang mendekati nafsu, memang setiap daripada kita suka untuk bersalam dengan perempuan. Tak begitu. Kalau kita tak nak pening, apa nak susah? Dah boleh bersalam, salam je lah dengan perempuan. Itu mendekati nafsu sebenarnya. Maka kita mendekati apa yang nafsu tidak suka. Yakni nafsu tak cenderung. Nafsu cenderung kebanyakan adalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nafsu kita ni, dia tak suka kepada perkara yang contoh, tengok wayang dengan hadir majlis ilmu. Apa yang lebih cenderung kepada nafsu? Nafsu lebih cenderung untuk tengok wayang daripada duduk dalam majlis ilmu.
maka tak payahlah ambil pendapat yang mengatakan boleh mengambil keberkatan dengan seorang guru walaupun dia lelaki dan kita perempuan. Kemudian ada dalil dalam kitab Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Tarikh Baghdad. Maka dalam kitab ini menunjukkan boleh untuk mengambil keberkatan dengan orang yang soleh, dan ini yakni Khatib Al-Baghdadi ini menukilkan perbuatan Imam Asy-Syafi'i mengambil keberkatan dengan Imam Abu Hanifah. Ini dalam fatwa wilayah pun ada. Kalau nak tengok kisah ini, mengambil keberkatan, Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya aku telah mengambil berkat dengan Imam Abu Hanifah, dan aku datang ke kubur Imam Abu Hanifah setiap hari, yakni zairan, untuk melawat. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa idza aradat li hajatun sallaitu rak'ataini, jika aku mempunyai sebarang hajat maka aku akan solat 2 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i kata, wajitu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Dan aku datang ke kubur Imam Abu Hanifah dan aku memohon hajatku di sisi kubur Imam Abu Hanifah, dan tidaklah jauh aku beredar daripada maqam Imam Abu Hanifah sehingga dikabulkan doa yang aku pohon di sisi kubur Imam Abu Hanifah. Maka sekiranya perbuatan mengambil keberkatan itu adalah syirik, maka apakah yang akan dikatakan terhadap Imam Syafi'i? Adakah Imam Syafi'i akan melakukan perbuatan syirik? Contoh, orang tersebut dia terkenal dengan orang yang soleh, contoh Tok Kenali. Maka kita pergi di kubur Tok Kenali, kemudian kita berdoa. Maka berdoa di sisi kubur tidaklah membawa seseorang itu syirik. Kalau seseorang itu dia meyakini ini kubur orang yang soleh, dan orang yang soleh orang yang dirahmati oleh Allah, maka mereka meyakini di sini ada keberkatan, lalu mereka berdoa di sisi kubur. Kita tak kata mereka menyembah kubur. Ada yang tak faham, dia kata menyembah kubur syirik. Anda kata kita pergi ke Madinah dan Mekah. Madinah dan Mekah ada tempat yang mustajab untuk doa. Ada setengah orang yang tak dapat jodoh, dia kata nanti pergi apa tu Jabal Rahmah kan, contoh. Dia pun kata nanti pergi sana doakan supaya berkat aku dapat jodoh sikit. Jangan kita kata syirik, kufur, keluar Islam. Kenapa tak berdoa di rumah saja? Dua pula, insya-Allah nanti haji pergi, mesti pergi, suruh doa dua. Tak payah kena potong nanti. Yakni kita nak menyebutkan di sini sama sahaja kalau seorang itu dia berdoa di sisi kubur orang yang soleh kerana mereka meyakini ada keberkatan, kerana dia orang yang soleh. Seumpama waliullah, contoh kita pergi kubur Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i pergi ke kubur Imam Abu Hanifah dengan meyakini ada keberkatan, tidaklah membawa kepada kesyirikan. Ini kisah ini kalau nak tengok ada dalam fatwa wilayah persekutuan tentang mengambil keberkatan, tapi kita tak sebut secara detail lah. Cuma di sini kita sebut secara ringkas supaya berhati-hati, jangan kita terpengaruh dengan dakwaan mereka yang lekas-lekas menghukumkan syirik kepada orang yang mengambil keberkatan. Jangan lekas-lekas untuk menghukumkan kafir kerana mengambil keberkatan. Okey, baik. Dan di antara perkara yang harus bagi sebahagian manusia tapi tak harus bagi para nabi adalah mudah lupa. Ini tak akan berlaku kepada seorang nabi. Adapun lupa dalam batas yang masih wajar. Lupa dalam batas yang masih wajar. Yakni bukan nyanyuk, bukan nyanyuk lah senang, ataupun lupa yang masih dalam tahap manusia yang masih wajar. Ini mungkin sahaja berlaku. Contoh Nabi SAW, pernah Nabi ni solat, kemudian Nabi lupa bilangan rakaat. Sekira-kira Nabi bagi salam setelah solat 2 rakaat. Kalau kisah ini kita pernah dengar, maka ini lupa pada batas yang wajar lah. Lupa pada batas wajar. Maka sahabat ini merasa kehairanan. Maka sahabat tanya, apakah baginda
sedang melakukan solat qasar. Maka lupa dengan erti ini harus berlaku. Tetapi seorang Nabi tidak lupa terhadap wahyu yang disampaikan kepada baginda. Contoh malaikat turunkan wahyu, maka baginda ada kewajipan untuk menyampaikan wahyu, yakni baginda perlu menyampaikan wahyu. Maka ini tak akan berlaku sekira-kira dah sampai wahyu kemudian Nabi lupa untuk menyampaikan wahyu. Ini tak akan berlaku. Ini tidak akan berlaku. Tapi andai kata Nabi dah sampaikan, mungkin berlaku lupa, tetapi tak adalah Nabi lupa. Oh, aku pernah sampaikan kepada kamu. Itu tak akan berlaku. Tapi terlupa, kemudian ingat balik, ini berlaku. Tapi bukan dengan erti lupa. Contoh Nabi kata ini haram, ini halal. Maka umat tanya balik. Contoh umat tanya balik, ini haram tak Rasulullah? Saya pernah mendengar kamu kata haram. Contoh. Maka Nabi tak akan lupa, aku pernah kata sedemikian ke? Ini tak akan berlaku. Dan di antara perkara yang harus berlaku kepada umat tapi tak harus berlaku kepada seorang Nabi adalah gila. Tidak ada seorang Nabi pun yang pernah gila. Manusia tak mustahil untuk ditimpa penyakit gila, tapi ini tak akan berlaku kepada seorang Nabi. Kalau pensang itu boleh sahaja berlaku kepada seorang Nabi. Seperti Nabi SAW pernah pensang saat Nabi menahan kesakitan saat menjelang wafatnya. Ataupun Nabi SAW pernah melihat Jibril AS dalam rupa paras yang asli. Maka disebabkan melihat rupa paras asli bagi Jibril AS ini, maka baginda jatuh pensang. Maka pensang ini harus berlaku kepada para Nabi. Seperti mana yang menimpa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian terpengaruh sihir. Ini harus berlaku kepada Nabi. Nabi terkesan dengan sihir, tapi bukan pada akalnya. Bukan pada akal. Contoh Nabi dihantar sihir, maka Nabi mendapat kesan pada sihir tersebut. Ini pada jasad, tapi kita dah sebut bukan penyakit yang menjijikkan, tidak. Dan sihir itu bukan yang membawa kepada akal baginda. Itu tidak ada kesan pada akal baginda. Sekira-kira baginda meracau, ini tak akan berlaku. Ada pun terpengaruh sihir pada jasad, maka itu mungkin sahaja berlaku. Takut yang berlebihan atau pengecut, ini pun tak akan berlaku kepada salah seorang Nabi. Tapi kalau takut yang sifat kita biasa, kalau kita tertengok ular, kita terkejut, maka takut itu harus berlaku kepada seorang Nabi. Tapi pengecut tak akan berlaku. Takut berlebihan, sekira-kira menggigil, ketakutan, ini tak akan berlaku kepada seorang Nabi. Maka di sini bila kita berhadapan dengan kisah Nabi kita Nabi Muhammad apabila berhijrah, jangan kita kata tentang Nabi kita melarikan diri. Ini tak sesuai digunakan, langsung tak boleh. Bahkan mengandungi unsur melecehkan, meremehkan Nabi kita. Apabila Nabi kita berhijrah, kita guna istilah berhijrah, jangan guna istilah melarikan diri. Kita dah bagi contoh sebelum ni kan. Kalau orang tanya saya, duduk mana? Duduk Kelantan. Dah bak apa mari sini? Saya melarikan diri. Orang pelik terkejut. Dah mu banduan ke apa? Banduan ke? Bukan banduan. Tapi bila guna istilah melarikan diri, seolah-olah kita buat benda yang salah. Tapi kalau kita kata berhijrah, maka orang fahamlah berhijrah, cari rezeki, contoh. Tapi jangan menggunakan istilah melarikan diri. Ini tidak sesuai, bahkan tak layak, bahkan mengandungi unsur menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kitab dia tulis siapa yang kata Nabi melarikan diri, dikata ini mengandungi unsur penghinaan, ini boleh membawa kepada batalnya iman. Ada setengah kitab dia tulis. Maka tak boleh. Jangan kita setiap perkataan yang mengandungi penghinaan itu kena dijauhkan. Berhati-hati bila kita nak mengungkapkan sesuatu perkataan, kena memilih perkataan tersebut. Jangan kata Nabi larikan diri. Bila kita dengar pun ini tak betul Nabi melarikan diri. Dan juga
kita menyebutkan sebelum ini jangan sandarkan kepada Nabi Adam dihalau keluar daripada syurga, tapi kita guna istilah diturunkan, kerana halau dengan dikeluarkan ia mempunyai makna yang unsur merendahkan, meremehkan ataupun memperlecehkan Nabi. Contoh, kalau kita kata kamu nak keluar atau aku keluarkan kamu kan, biasanya bila kita keluarkan seseorang kita angkat, kita campak. Contoh kan, mari bodyguardnya besar macam ahli gusti tu, dia halau keluar, dia campak. Adapun Nabi Adam tidak berlaku seupama itu, diturunkan dalam keadaan tidak membawa kepada penghinaan ataupun merendahkan baginda sebagai seorang Nabi. Kemudian ada beberapa kisah yang berkait dengan para Nabi. Contohnya, kalau kita pernah dengar seorang Nabi mereka meninggalkan kaumnya, maka kisah ini kemungkinan jika Nabi tersebut kekal dengan kaumnya, maka ini membawa kepada kemudaratan pada dirinya, bukan takut, bukan pengecut, kerana kalau bilangan mereka itu melebihi bilangan seorang Nabi, maka yakni ini menyebabkan mungkin dibunuhnya seorang Nabi kerana tidak ada kekuatan untuk melawan kaumnya. Seumpama kalau orang kata Nabi Musa pernah meninggalkan kaumnya, maka boleh jadi kalau Nabi Musa ini baginda tetap bersama dengan kaumnya, maka baginda akan dibunuh kerana baginda tidak ada kekuatan untuk melawan kaumnya yang begitu ramai. Maka jangan kata Nabi pengecut, dia lari daripada kaumnya. Tidak. Dan kemudian di sini kita nak menyebutkan, dan terjaganya para Nabi seperti seluruh para malaikat adalah wajib, dan para Nabi itu melebihi para malaikat. Maka di sini kita akan menceritakan juga tentang para malaikat ini. Maka penjelasan ke atas apa yang kita sebutkan tadi, terjaganya para Nabi seperti seluruh para malaikat. Maka di sini para nabi itu seumpama para malaikat. Maknanya para malaikat mereka tidak melakukan kemaksiatan. Maka di sini kena berhati-hatilah kalau ada yang kata malaikat melakukan kemaksiatan, itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Para malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini daripada surah At-Tahrim ayat ke-6. Ini pun bagus untuk kita hafal ayat ini, kerana di luar sana pun ada yang tersebar mereka meyakini iblis daripada kalangan malaikat. Iblis bukan daripada kalangan malaikat, kerana iblis sendiri mengaku, dia kata qala ana khairum minhu khalaqtani yakni khalaqtani min nar. Yakni iblis sendiri mengaku dia diciptakan daripada api, manakala Nabi Adam itu daripada tin, daripada tanah. Maka di sini menunjukkan kepada kita malaikat diciptakan daripada cahaya, itu maklum. Manakala iblis maklum diciptakan daripada api, kerana iblis sendiri mengaku dia diciptakan daripada api. Maka di luar sana ada yang sebahagian meyakini iblis daripada kalangan malaikat. Maka ini bercanggah dengan pengakuan iblis itu sendiri, dan bercanggah dengan surah At-Tahrim ayat ke-6, yang mana Allah Ta'ala menegaskan para malaikat sesekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka kerana itu disebutkan tentang para malaikat ini dalam kitab Aqidatul Awam, terjaganya para nabi seperti seluruh para malaikat. Maknanya mereka ini adalah makhluk yang mulia, yang mana dari sudut dosa mereka itu terjaga. Ini kita kena wajib yakinilah. Dan yang dimaksudkan dengan beriman kepada para malaikat ini, artinya kita meyakini mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ini dari sudut keimanan tentang para malaikat. Kita meyakini para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia.
Cumanya para malaikat ini mereka bukan seperti manusia. Kita jisim, iaitu sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, kedalaman, ada bentuk, ada saiz. Kitalah jisim. Dan kita adalah jisim yang kasar, jisim yang boleh disentuh. Adapun malaikat ataupun kita hantu, iblis tu yang kita namakan makhluk halus. Orang kita guna istilah makhluk halus. Maka malaikat ini termasuk dalam makhluk yang halus ataupun jisim yang halus. Kita jisim yang kasar yang boleh disentuh. Kalau jisim yang halus seumpama cahaya ni lah, cahaya ada pada tapak tangan kita tapi tak boleh nak sentuh. Kalau orang kata bawa cahaya, kita tak boleh bawa cahaya kerana ia jisim yang halus, jisim yang tak boleh disentuh. Dan jisim yang halus seumpama cahaya, dia ada ukuran, daripada kanan saya ke kiri, atas ke bawah, belakang saya ke hadapan. Maknanya ia bersaiz. Kerana jisim, setiap sesuatu yang mempunyai ukuran atau bentuk ada panjang, lebar dan kedalaman ataupun ketebalan. Ini makna jisim. Maka para malaikat ini mereka bukanlah seumpama manusia, kerana manusia itu daripada jisim yang kasar, adapun malaikat daripada jisim yang halus. Dan mereka ini tidak berjantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau mereka berupa bentuk dalam rupa bentuk seorang lelaki, itu bukan bermakna mereka turut ada alat kemaluan. Tidak, rupa bentuk sahaja, tanpa bahagian hadapan dan tanpa bahagian belakang, tapi hanya berupa bentukkan seorang lelaki sahaja. Dan mereka ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bernikah serta tidak berketurunan. Tapi bagaimana mereka ini bertambah dalam bilangan yang begitu banyak. Kan kita pernah dengar malaikat ini sangat banyak bilangannya. Dikatakan 70,000 sehari bilangan malaikat ini. Dikatakan malaikat ini, Jibril ini, ada satu sungai yang berada di langit yang keempat, Al-Hayawan. Sungai tersebut bernama Al-Hayawan. Maka Jibril dikatakan akan menyelam. Bila dia bangkit, maka akan keluar daripada sayap-sayap beliau ini air yang menitik tu. Maka daripada situ akan menghasilkan 70,000 malaikat dan akan masuk kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ia sama dengan kita punya Kaabah, tapi bagi malaikat di langit. Maka mereka akan tawaf, dan inilah setiap hari. Dan mereka tidak akan kembali, mereka keluar dan setiap hari akan masuk yang lain pula. Ini bagaimana mereka ini bilangan mereka bertambah, kerana mereka ini tidak berketurunan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada adik-beradik, tidak ada pak menakan, bapa saudara dan seumpamanya lah. Dan ini seperti mana yang dinukilkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Di langit keempat terdapat sungai Al-Hayawan. Dan para malaikat tersebut melaksanakan solat di dalam Baitul Ma'mur. Setelah itu mereka keluar dan tak akan pernah kembali lagi. Dan kerana itu langit ini adalah tempat tinggal para malaikat. Maka tempat tinggal malaikat ini menjadi mulia kerana di sana tak berlaku kemaksiatan. Langit kita katakan tempat yang mulia kerana apa? Tak berlaku kemaksiatan. Adapun tempat kita ni berlaku kemaksiatan. Tetapi bukan makna Tuhan berada di atas langit. Akidah kita meyakini Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, bukan di kiri, bukan. Kerana itu kalau datang bisikan daripada arah kiri, dia kata saya adalah Tuhan, jangan percaya. Kalau kita sempat hidup pada zaman Dajjal yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka jangan kita mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana kita yakin itu bukan Tuhan? Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk. Andai kata munculnya seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka kita tak mengakui dirinya sebagai Tuhan kerana dia berada di satu arah. Ataupun iblis, dan iblis contoh dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, kita tak mengakui dirinya sebagai Tuhan kerana dia berada di satu arah dan di satu tempat. Maka ini kena berhati-hatilah. Dan kita telah menyebutkan fitnah pada saat kematian. Fitnah pada saat kematian, kalau kita tengok
daripada nenek moyang kita ataupun jiran-jiran kita ataupun Bismillah. Lebih kurang 5 minit lagi kita nak habiskan sikit. Kita menyebutkan tadi bahawasanya wajib kita meyakini Allah Ta'ala itu dia tak sama dengan sesuatu dan dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maka di antara tipu daya syaitan ini, dia akan mengakui, dia akan meminta kita untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka saat kematian kita, apabila seseorang itu dia nazat sakaratul maut, maka biasanya kita akan tengok salah seorang daripada ahli keluarga kan, dia akan titikkan air. Dan kita tengok bibirnya akan kekeringan, kerana memang orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ni, dia akan rasa sangat haus, maka dia akan dititik air. Maka syaitan dia akan datang, dia akan bawa air kepada kita, tapi dengan syarat kena akui dirinya sebagai Tuhan. Waliyazubillah. Ini yang paling ditakuti. Ini kisah ini saya hanya ambil satu daripada guru saya. Tapi bila saya cuba tengok dalam Google lah, kita nak tengok benda ni pelik ke tak pelik. Takut nanti kita sampaikan, orang kata aku tak pernah dengar pun. Rupanya benda ni bukan pelik. Dan kita pun, saya pun pernah mendengar daripada ibu bapa kita. Rupanya dalam tu dia buat banyak contoh-contoh yang lain, tipu daya syaitan saat kita kematian. Cumanya kita nak ketepatan itu kena tengok dalam kitab lah. Kita nak tengok ni nukilan daripada siapa. Cumanya kadang-kadang bila saya nak menyampaikan ilmu, saya kena tengok keadaan benda tersebut pelik tak di sisi manusia. Kalau pelik, kalau manusia tanya, kita kena kemukakan jawapan. Jadi kalau kita rasa pelik, saya nak stop dulu contoh. Tapi kalau di sisi manusia itu rupanya tak pelik. Kalau kita kata, kamu tengok, cari maklumat banyak tentang apa yang kita sebutkan, jadi kuat sikit. Maka itu di antara tipu daya syaitan. Sebab itu ada doa, Allahumma fazna min ayyataqabbatana syaitanu indal maut. Doa ini kita minta daripada Allah berlindung pada saat kita hampir meninggal ini, supaya tidak kita terfitnah dengan tipu daya syaitan saat kita mati, hampir kepada kematian. Maka di sini penutup kita nak sebutkan bahawasanya langit itu tempat yang mulia kerana tempat tinggal para malaikat yang sekira-kira tidak pernah berlaku kemaksiatan di sana. Berbeza dengan kita ini, tempat yang boleh jadi diturunkan bala disebabkan banyaknya maksiat. Seumpama umat-umat yang terdahulu, kaum Lut, diturunkan musibah kerana apa? Kerana maksiat mereka buat itulah, gay, lesbian dan seumpamanya itulah. Maka langit itu bukan tempat tinggal bagi Allah. Kerana ada yang kata langit tempat tinggal bagi Allah, kerana itu langit itu mulia. Kita kata tidak. Kalau Tuhan itu berhajat kepada langit, yakni kalau Tuhan tinggal di langit, maka ini membawa kepada makna Tuhan itu berhajat kepada langit. Sedangkan dalam sifat 20 kita kata qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Maka bumi ke langit ke arasy ke, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Ada kata seseorang itu dia kata, tapi bila kita berdoa, kita hadap ke arah langit, maka dia kata ini dalil Tuhan itu di atas langit, kerana kita memohon daripada yang berada di langit. Ini tak benar. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, dialah Allah yang apabila seseorang berdoa kepadanya, dia menghadap ke langit, seperti mana orang yang bersembahyang, bersolat menghadap ke Kaabah. Dan ini bukanlah bermakna Allah itu berada di langit bila kita menghadap ke arah langit. Bila kita berdoa, kita hadap ke arah langit. Maka Imam Nawawi nak kata, seperti mana kita solat, kita menghadap ke arah Kaabah. Adakah Tuhan berada dalam Kaabah? Tidak. Tetapi maknanya apa? Kiblat bagi orang yang berdoa, dia hadap langit. Kiblat bagi orang yang solat, dia hadap mana? Kaabah. Bukan bermakna Tuhan ada dalam Kaabah bagi orang yang solat, dan bagi orang yang berdoa Tuhan berada di langit pula. Tidak. Tapi bila kita menghadap ke arah langit, bukan makna Tuhan kita berada di langit. Ada yang kata Tuhan berada di langit, dalilnya dia kata anjing. Tengok anjing bila dia salat, dia tengok Allah Ta'ala di langit. Ini bukan ajaran kita.
Bahkan ajaran Tuhan di langit ini adalah ajaran Nasrani. Sebahagian yang berkeyakinan dewa-dewi, mereka meyakini ketuhanan mereka itu berada di langit. Adapun kita meyakini Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Ini adalah akidah nenek moyang kita, dan inilah yang diajar di pondok-pondok. Kalau kita pergi buat kajian kitab-kitab, inilah yang diajar di Nusantara, Indonesia, Selatan Thailand, Brunei muftinya ahli sunnah wal jamaah. Juga Malaysia, kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala itu wujud tanpa bertempat dan tanpa arah, kerana yang bertempat itu makhluk. Ini kata kunci. Kaedah dia, yang bertempat itu adalah makhluk, apa-apa sahaja. Maka di sini pegang akidah ini sehingga kita meninggal dunia. Kita dah sebut antara tipu daya syaitan, dia akan minta untuk kita mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang bulan depan, kita akan menyebutkan turutan makhluk yang paling mulia. Tapi turutan yang paling mulia Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulul azmi, para rasul, kemudian para nabi, kemudian setelah para nabi kita akan sebut siapakah yang mulia setelah itu. Dan kita akan sebut 10 orang yang dijamin masuk dalam syurga. Cumanya 10 orang sahabat ni yang dijamin dalam syurga, bukan maknanya 10 orang ini sahaja. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Cumanya itu berlaku dalam satu majlis. Dalam satu majlis sahabat masuk, maka Nabi beri berita gembira. Abu Bakar masuk dalam syurga, Umar masuk dalam syurga, Uthman masuk syurga, Ali masuk dalam syurga, sehinggalah 10 orang Nabi sebutkan. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.